Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan memulakan pengajian kita dengan kitab Syiarus Salikin dalam ilmu tasawuf karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan juz yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berada pada juz yang kedua, Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi, segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala afdali anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad yang terlebih afdal daripada segala anbiya'nya, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan dia. Ini selawat. Wa ba'du fayaqulu al-faqiru ila Allah ta'ala Abdus Samadi al-Jawi al-Falimbani ghafarallahu ta'ala lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin amin. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata al-faqir ilallah, orang yang berhajat kepada Allah, namanya Abdus Samad al-Jawi al-Falimbani, iaitu Syekh Abdul Samad al-Falimbani. Mudah-mudahan mengampuni Allah baginya dan bagi kedua ibu bapanya dan bagi sekalian muslimin, amin. Hadzal qismu tsani min kitab Syiarus Salikin ila ibadati rabbil alamin wa huwa fi bayanil adati wa fihi asyratu abwabin. Inilah bahagi yang kedua daripada kitab Syiarus Salikin ila ibadati rabbil alamin, iaitu pada menyatakan adat, dan di dalamnya itu ada 10 bab. Berarti rubuk yang pertama, juzuk pertama, kita membahas tentang rubuk ibadat. Rubuk yang kedua kita membahas tentang rubuk adat. Rubuk tu maksud 1/4. Nanti jilid ketiga kita membahas tentang rubuk muhlikat. Juzuk keempat adalah membahas tentang rubuk munjiat. Rubuk yang membahas tentang semua perkara yang munjiat, yang menyelamatkan hati. Yang ketiga membahas tentang membahas tentang segala perkara yang merusak jiwa dan diri ini. Yang kedua ini adalah adat. Bahagi yang kedua daripada kitab Syiarus Salikin ila ibadati rabbil alamin, perjalanan orang yang salik kepada Allah pada menyatakan adat, dan di dalamnya ada 10 bab. Bab pertama, pada menyatakan segala adab makan dan minum, dan di dalamnya itu 6 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan adab yang dahulu daripada makan. Adab-adab yang dahulu daripada makan iaitu 7 adab. Adab yang pertama, bahawa adalah makanan itu halal seperti yang lagi akan datang
pada bicara halal dan haram insya-Allah taala, kerana firman Allah taala, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnahum wa'malu salihan. Artinya, hai segala rasul, makan oleh kamu daripada makanan yang baik-baik dan perbuat oleh kamu akan amal yang soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Jadi, bahawa makanan ni asalnya semuanya halal. Melainkan nanti akan datang perbahasan pada dalil makanan tersebut haram, maka haram. Dan ini insya-Allah akan dibincangkan secara terperinci dalam bab nanti. Intinya, adab yang iaitu untuk kita tahu ini adalah untuk memakan makanan yang halal. Dan murad yang dikehendaki dengan makanan yang baik-baik itu iaitu makanan yang halal. Kulu min tayyibatin. Iaitu, makanlah kalian semua daripada makanan yang baik-baik belaka. Jadi makanan yang halal, kita dituntut untuk memakan makanan yang halal. Sebab itu di Malaysia, kita memiliki bahagian halal di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dan negeri-negeri dia ada bahagian pengawasan makanan halal untuk memastikan dia mengikuti restoran-restoran, kedai-kedai, mengikuti SOP sesuai untuk menjaga kehalalan sebuah makanan yang dijamin halal. Kita tak boleh nak melarang kalau ada orang yang bukan Islam membuka rangkaian restoran untuk berdagang, tijarah, bisnes. Okey. Mana-mana orang berhak untuk datang dan makan di kedai tersebut. Tapi kalau dia ingin untuk mendapat market daripada orang Islam, maka dia mesti menjaga SOP agar supaya mendapat cap halal. Sehingga menyebabkan budaya orang Melayu yang kalau tak ada cap halal, maka mereka ragu-ragu untuk masuk. Kerana tidak ada cap halal. Takut ada benda yang syubhat atau benda yang haram. Ini. Jadi sebab itu mereka berusaha untuk mencari cap halal. Supaya kita yang umat Islam ini rasa lega. Maksudnya tak rasa khawatir. Sebab ada cap halal. Dia dah ikut SOP yang ditetapkan oleh autoriti agama. Yang mana penuh dengan bukan hanya halalan tapi ada tayyiban. Halalan tayyiban. Halal dan baik. Bersihnya. Bukan hanya dia diambil dari pusat penyembelihan yang halal, yang sah. Daging tersebut. Maksudnya disembelih dengan cara yang syar'i sahaja. Tapi kalau tempatnya kotor kan tidak tayyiban. Sebab itu sampai ada orang yang bukan Islam sekalipun, dia kalau nak makan, dia tengok tayyiban juga. Dia tengok cap halal yang legitimate daripada JAKIM. Sebab apa? Sebab dijamin bersih. Dia orang pun manusia. Dia orang pun enggan makan makanan yang tidak bersih. Dia orang nak jaga dia orang punya kebersihan. Ini. Dan kita tahu kalau dekat barat ke dekat negara-negara lain, tikus pun kadang ada. Lipas. Kadang lipas masuk dalam kuali itu. Tak duduk kat bawah sekali. Tak nampak. Geli. Tak naklah makan tempat macam ni. Kan? So, untuk pastikan tempat itu betul-betul bersih adalah dengan logo halal. Sebab logo halal, JAKIM misalnya, dia akan memastikan bahawa satu, pusat dia, tempat mengambil daging misalnya, adalah
daripada tempat rumah penyembelihan yang halal. Yang kedua, of course dia lebih detail, tapi saya bagi secara umum sahaja. Yang saya tahu, tempatnya mesti bersih. Macam mana, kena pakai apa, apa yang disaji, pinggiannya, apanya, tu semua kena dijaga. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Itu. Sebab itu, kita berusaha untuk menyediakan iaitu sijil halal yang berkredibiliti, yang ada jenama, yang orang tahu mereka ni tak full around, tegas menjaga yang halal dan haram. Adab yang kedua, bahawa sunat dahulu daripada makan itu membasuh tangan. Kerana sabda Nabi SAW, al-wudu'u qabla ta'ami yanfi al-faqra wa ba'dahu yanfi al-limama wa yusihhu al-basara. Rawahu al-Qada'i illa lafz wa yusihhu al-basara. Dhaif kalau menurut Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Tapi hadis dhaif ni memang digunakan untuk fadailul a'mal. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kita sedang berbicara tentang fadailul a'mal. Adab-adab. Apa yang kita kena jaga. Sebab itu dinukilkan. Artinya mengambil air sembahyang dahulu daripada makan itu menafikan, menghilangkan papa, dan kemudian daripada makan itu menafikan was-was syaitan dan membaikkan penglihatan. Dan murad dengan wuduk di sini ialah membasuh tangan. Ini kenapa? Sebab itu dituntut untuk membasuh tangan. Adab yang ketiga, bahawa yang terlebih utama menaruh makanan itu atas sufrah, iaitu suatu tempat yang dihamparkan pada tempat makan itu, kerana yang demikian itu terlebih hampir kepada sunat yang diperbuat oleh Nabi SAW. Dan adalah Nabi SAW apabila didatangkan akan dia dengan makanan, maka menaruhkan ia akan dia di atas sufrah, kerana yang demikian itu terlebih hampir kepada merendahkan diri. Dan tiada makruh menaruhkan makanan itu di atas meja, tetapi adalah yang demikian itu bid'ah yang mubah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu adab yang keempat, bahawa membaikkan akan kedudukannya itu dengan sopan. Nak makan tu sebaiknya duduk dengan sopan. Yakni tetap duduknya daripada permulaan makan itu hingga akhirnya. Kerana adalah Nabi SAW itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang kakinya, dan terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan dan duduk ia di atas kakinya yang kiri. Dan makruh makan padahal ia berdiri atau berbaring atau bersandar, kerana sabda Nabi SAW, la akulu muttaki'an innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Rawahul Bazzar. Artinya, tiada aku makan padahal aku bersandar, hanya sahaja aku hamba Allah. Aku makan seperti barang kelakuan makan seorang hamba, dan aku duduk seperti barang kelakuan duduk hamba. Ini. Dan demikian lagi makruh minum air padahal ia berdiri atau bersandar atau baring. Tetapi tiada makruh memakan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau baring atau berdiri. Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi kalau minum air, ini dia makruh untuk bersandar atau berdiri
berdiri, kan, bersandar atau baring. Tak. Tetapi kalau nak makan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau baring atau berdiri, itu tiada makruh. Ini yang dikatakan oleh Imam Abdul Samad Al-Falimbani. Wa ruya an aliyin karramallahu wajhah annahu akala ka'kan ala tursin wa huwa muddaji'un wa yuqalu munbatihun ala batnihi wal arabu qad taf'aluhu. Artinya diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya ia makan roti kering di atas tilamnya padahal ia berbaring atas perutnya, dan orang Arab sungguhnya telah memperbuat ia akan dia. Memang orang Arab memang dah biasa melakukan perkara yang sama, tuan-tuan dan puan. Dari wal hadra hafizakumullah. Adab yang kelima, bahawa berniat ia dengan makannya itu akan kuat dengan dia atas berbuat taat akan Allah Ta'ala, supaya jadi makanannya itu akan taat. Jadi niat setiap kali kita makan itu tujuan dia apa? Tujuan dia agar kuat untuk beribadah, agar kuat untuk mengajar, agar kuat untuk mengaji, agar kuat untuk kita melakukan kebaikan, akan diberi kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara yang diperintah Allah, menjauhi perkara yang dilarang Allah dan lain-lain. Ini supaya makanan itu menjadi taat, menjadi ibadat, mendapat pahala daripada Allah SWT. Akan niatkan macam tu, tuan-tuan. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Jangan mengqasad dengan makanan itu akan berlazat-lazat dan bersedap-sedap jua. Dan seyuknya bahawa ia mengurangkan makan itu kerana makan itu tiada menjadi akan ibadat melainkan dengan demikian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'al ibnu adama wi'an syarran min batnihi hasaba ibnu adama luqaimatun yuqimna sulbahu fa in lam yaf'al fa thuluthun lit-ta'ami wa thuluthun lisyarabi wa thuluthun lin-nafasi. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, tiada memenuh oleh anak Adam akan sesuatu bejana yang terlebih jahat daripada memenuh akan perutnya. Memadalah akan anak Adam memakan akan beberapa suap yang mendirikan sulbinya pada berbuat ibadat. Maka jikalau tiada diperbuat akan yang demikian itu, maka sepertiga perut yang pertama itu bagi tempat makanan, dan sepertiga yang kedua itu bagi tempat minuman, dan sepertiga yang ketiga itu bagi tempat bernafas. Yang kedua itu bagi tempat minuman, dan sepertiga yang ketiga itu bagi tempat bernafas. Dan lagi seyuknya jangan ia makan melainkan kemudian daripada lapar, kerana makan padahal ia kenyang itu mengaratkan akan hati, menjadikan hati itu berkarat dan menggelapkan akan dia, dan sunat ia berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang. Jadi kalau makan jangan sampai kenyang sangat. Jangan sampai kenyang-kenyang. Ni sebab itu kita makan sebelum lapar. Bila kita nak kenyang sebelum kenyang, kita berhenti. Jadi, inti dia, makanan jangan letak banyak-banyak. Sekadar yang cukup sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang keenam, bahawa redha ia dengan makanan yang ada kepadanya daripada rezekinya, dan redha ia dengan makanan yang hadir padanya, dan jangan ia bersungguh-sungguh pada menuntut makanan yang sedap-sedap dan yang lebih-lebih, dan jangan ia menanti akan lauk makan yang baik-baik daripada gulai dan sayur-sayuran. Ini yang keenam. Redha dengan makanan yang ada. Jadi kita kena redha dengan makanan yang kita dapat. Yang ada pada kita cukup. Redha. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jangan ia menanti akan lauk yang baik-baik daripada gulai dan sayur-sayuran.
Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, bahawa bersungguh-sungguh ia memilih makan itu beserta dengan orang banyak dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun. Kerana sabda Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Jadi beramai-ramai. Kalau makan tu bersama-sama. Ijtami'u, kumpul-kumpul, berhimpun-himpun oleh kamu atas makanan kamu supaya diberi berkat bagi kamu di dalamnya. Hadis rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah wa Ibnu Majah. Itu kalau makan biasa beramai-ramai, kadang kita makan dekat dulang. Itu kena macam tu. Jadi kita jangan rasa tak naklah makan kat dulang. Oh, share makanan, gelilah. Astaghfirullahalazim. Ni barakah. Dua orang dulu biasa makan. Sama-sama hadirul hadir hafizakumullah. Ni. Dan sabda Nabi SAW, khairut ta'ami ma kathurat alaihi al-aidi. Rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Hibban. Iaitu makanan yang terlebih baik, iaitu makanan yang banyak atasnya berhimpun tangan. Masya Allah. Dan kata Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW tiada makan ia sendirinya, melainkan serta orang banyak. Jadi baginda SAW kalau makan suka beramai-ramai. Ramai-ramai duduk makan bersama-sama. Ini. Fasal yang kedua pada menyatakan segala adab pada ketika makan dan minum. Ini adab ketika makan dan minum. Apa adab kita ketika makan dan minum? Adapun adab pada ketika makan itu iaitu 13 adab. Adab yang pertama, bahawa sunat memulai makanan itu dengan bismillah dan dibaca pada ketika sesudah makan itu alhamdulillah. Dan yang terlebih baik bahawa dikatanya bismillah pada tiap-tiap suap itu. Dan dikatanya pada suapan yang pertama bismillah, dan pada suap yang kedua itu bismillahirrahman, dan pada suap yang ketiga itu bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat dibacanya akan yang demikian itu dengan nyaring supaya mengingatkan akan orang banyak. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Macam itulah. Adab yang ketiga. Ni kita kena makan dengan bacaan bismillah. Kan? Adab yang kedua, sunat makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Adab yang ketiga, sunat memulai makan itu dengan garam dan menyudahi dia dengan dia jua. Ini. Sebab itu kalau orang-orang tasawuf, orang-orang tarekah, dia biasa sebelum makan dia dengan garam dulu, habis makan dengan garam. Ini. Ada yang kata, mana dalil dia Ustaz? Ini dalam kitab Syiarus Salikin dah ada. Ada orang tak tahu. Jangan ni mengenakan darah tinggi ke. Bukan ambil sudu garam. Sikit je. Sikit je. Yang sikit je. Walaupun ada satu butir pun dah memadai lah. Ini memulai makan itu dengan garam dan menyudahinya dengan dia jua. Kerana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man ibtada'a qada'ahu bil milhi adhaballahu ta'ala anhu sab'ina naw'an minal bala'i. Hadis ini rawahu Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Syu'abil Iman. Tapi Imam Ibn Jauzi berkata maudhu', hadis maudhu'. Tapi macam kita kata, penilaian Ibn Jauzi kadang salah. Sebab kadang dia karang kitab maudhu' tu, maudhu'at tu, ada hadis sahih Muslim pun masuk dalam tu. Jadi dia juga manusia, mungkin boleh salah dalam ijtihadnya. Cuma ini ada Imam Baihaqi yang meriwayatkan dalam Syu'abil Iman. Ini sangat penting buat kita insya-Allah. Artinya, barang siapa memulai akan makan itu dengan garam
Nescaya menghilangkan Allah Ta'ala daripadanya 70 bahagi daripada balak dan penyakit. Masya Allah. Jadi 70 bahagi. 70 jenis lah daripada balak dan penyakit. Adab yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sunat mengecilkan akan suapannya itu dan membaikkan ia akan menghancurkan makanan itu dengan memamah ia akan dia sekira-kira jangan ditelan akan makanan itu melainkan setelah lumat. Jadi pastikan gigit, hancurkan makanan dulu. Masuk dengan suapan yang kecil. Konyahnya. Dengan baik, dengan halus. Supaya dia pecah betul-betul dan masuk dalam perut. Tidak menyebabkan perut ini tak senang. Besar perut nanti. Sebab kita jaga. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Ini. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-aklu ala arba'ati anha'in. Al-aklu bi uzbu'in minal maqti, wa bi uzbu'aini minal kibri, wa bi salati asabi'a minas sunnati, wa bi arba'i wa khumsi minas syarrati. Kalau makan macam ni syarrah. Jadi 3. Sunat tu 3. Pakai 3. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanan itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama, makanan dengan 1 jari, iaitu daripada orang yang kena murka. Dan yang kedua, makanan dengan 2 jari, daripada orang yang takabur, sombong. Dan ketiga, makan dengan 3 jari, iaitu dengan orang yang mengerjakan sunnah. Ini yang kita nak. Dan keempat, makan dengan 4 jari atau dengan 5 jari, iaitu orang yang sangat loba kepada makanan. Daripada orang yang sangat loba kepada makanan. Lalu disebut dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dia ada satu kitab nama dia Ghunyah. Kitab yang sangat terkenal. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bernama Ghunyah. Sunat makan itu dengan 3 jari. Dan inilah makna kitab Al-Arif Billah As-Sayyidi Abdullah Al-Haddad. Ini nama dia. Abdullah Haddad itu adalah Qutbul Irsyad. Ini ulama wali yang paling tinggi di kalangan. Masya Allah, di kalangan habaib kita. Habib-habib kita daripada Yaman, daripada Hadramaut, Tarim. Said-said kalau di Malaysia seperti As-Saggaf, Al-Aidarus, Al-Attas, Al-Aidid, Al-Habshi, dan lain-lain. Jadi Al-Arif Billah Sayyidi Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi dia ada kitab yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi dalam kitab ini dia kata wa kul bis sababati wal wusta wal ibham wa in ihtajta ila al isti'anati bil baqiyati fi nahwil arruzi fala ba's. Iaitu apa? Dan makan oleh kamu akan makanan itu dengan telunjukmu dan jarimu yang tengah dan ibu jari tanganmu. 3. Dan jikalau kalian berkehendak meminta tolong dengan jarimu yang tinggal itu pada seumpama makan nasi, maka tiada mengapa makan dengan lebih daripada 3 jari itu. Tapi makan nasi 3 jari susah. Kita orang Malaysia, orang Nusantara, orang alam Melayu, orang Indonesia, orang Sumatera, orang Jawa, Banjar, kan, Sarawak, Sabah, Vietnam, orang Patani, kita semua ni makan rugi kita adalah nasi. So kita makan nasi ni tak boleh makan 3 jari. Kena makan 5 jari. Baru boleh makan nasi. Kan? Bezalah kalau makan roti. Macam Rasul makan roti bolehlah 3 jari.
Tapi kita nasi suka nak makan 5 jari. Ni macam mana? Pegang apa yang dikata Habib Abdullah Al-Haddad. Bolehlah. Kalau makan memang 3 jari. Tapi kalau kau perlu, maka fala ba'sa. Tak ada masalah. Sebab ada sebab. Sebab itu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menukil dari kalam Habib Abdullah Al-Haddad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Qutbul Irsyad. Jadi ni masalah di Malaysia ni. Bila tengok Habib jadi tuduh Syiah lah. Sebab panggil Ahli Bait. Ahli Baitnya ni Syiah lah ni. Kalau suruh Al-Husain, ni Syiah lah ni. Itu. Ini nama dia apa? Guilty by association. Dalam ahli sunnah. Sayyidina Husain ni termasuk dihormati atau tidak? Dihormati. Selain menghormati sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah juga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kena faham perbezaan Syiah dengan tidak. Syiah ni kalau menghina, memfasikkan, mengutuk para sahabat, itu Syiah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut adab yang kelima, bahawa jangan ia mencapai akan suap yang kedua, melainkan setelah ia menelan akan suap yang pertama itu. Jangan ia mencapai akan suap yang kedua, melainkan setelah ia menelan akan suap yang pertama itu. Jadi jangan gelojoh satu persatu, sikit demi sedikit. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang keenam, bahawa jangan ia mencela akan sesuatu makanan itu, kerana adalah Nabi SAW tiada pernah mencela akan makanan sekali-kali. Jangan mencela makanan. Apabila ia berkenan akan suatu makanan, maka memakan ia akan dia. Dan jika ia tiada berkenan, maka meninggalkan ia akan dia dengan tiada mencelanya. Dengan adab. Makanan tu rezeki daripada Allah. Kalau kita tak suka, tak payah. Apa ni? Astaghfirullahalazim. Ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh. Sunat ia makan barang yang di hadapannya, yang mengiringi akan dia. Dan jangan ia mencapai akan makanan yang di hadapannya, tak di hadapan taulannya. Dan jangan ia mencapai akan tengah hidangan. Dan jangan ia makan daripada tengah roti atau lainnya. Jadi, dia mula makanan yang dia dekat dulu. Jangan yang jauh dulu, yang dekat. Adab dia. Tunggu. Kalau yang bulat, pusing tu, kita tunggu sampai kat kita kalau kita nak ambil. Yang itu, jangan capai yang dekat dulu. So, nanti kan kita tukar piring dan lain-lain. Di tengah tu, baru kita ambil tu. Ambil ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tu adab dia. Ini dulu waktu saya kecil pun saya belajar ni. Ada adab makan ni. Selain kat rumah memang kita baca kitab Syiarus Salikin dengan ustaz yang datang kat rumah. Tapi saya baca benda ni ketika ada di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sekolah rendah. Di sekolah kebangsaan Bukit Damansara. Ustaz tu dia bagi ajar ada adab makan. Ni dia ajar benda ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Waktu tu saya tak tahu dia baca kitab yang mana. Kan. Sumber dia dari mana. Adalah saya ingat kitab dia tu. Sampai sekarang saya masih ingat. Kitab dia warna turquoise. Cuma tak tahulah kitab apa. Waktu tu kita budak lagi kan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat ia makan daripada tepinya. Tapi saya ingat nama ustaz saya, nama dia Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi. Dan sunat ia makan daripada tepinya, melainkan jika roti itu sedikit, padahal yang memakannya itu orang banyak, maka sunat dipecah-pecahkan akan dia dengan tangannya itu, dan jangan dipecahkan dengan pisau. Dan demikian lagi makruh mengerat daging pertengahan makan itu dengan pisau, kerana yang demikian itu ditegah oleh Nabi SAW. Maka ia bersabda, gigit oleh kamu akan daging itu. Ni.
Lalu adab yang ke-8. Adab yang ke-8. Bahawa jangan ditaruh akan sesuatu di atas roti itu, sama ada sesuatu itu daging atau lainnya, melainkan suatu yang dimakan dengan dia jua. Yakni jangan dijadikan roti itu tempat bekas sesuatu, kerana sunat kita memuliakan makanan itu seperti sabda Nabi SAW. Akrimu al-khubza fa inna allaha anzalahu min barakatis sama'. Hadis rawahu al-Hakim at-Tirmizi fi Nawadiril Usul. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Tirmizi dalam kitab Nawadirul Usul. Akrimu al-khubza, muliakan oleh kamu akan roti itu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan akan dia daripada berkat langit. Okey. Dan sunat jangan disapu akan tangannya itu dengan roti. Tetapi sunat kemudian daripada makan itu menjilati ia akan tangannya itu, kemudian maka membasuh ia akan dia. Tetapi jangan menjilati akan tangan itu pada pertengahan makan, kerana yang demikian itu menjijikkan akan hati orang yang bersama-sama makan dengan dia itu. Dan lagi sunat jangan disapunya tangannya itu kemudian daripada makan dengan mindil, yakni dengan sapu tangan, melainkan setelah dijilati akan tangannya itu. Jadi kalau dah jilat habis tangan baru disapu dengan mindil. Mindil tu macam tisu, kain, handkerchief. Itu nama dia mindil dalam bahasa Arab. Ni. Adab yang ke-9, Masya Allah, ni penuh dengan adab yang sangat baik untuk kita ajar kepada anak-anak kita. Ini. Yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Adab yang ke-9. Sunat memungut akan sesuatu makanan yang gugur pada tempat makan itu pada ketika ia makan itu. Dan jangan ia benci memakan akan dia. Kerana sabda Nabi SAW, Iza waqa'at lukmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ma kana biha min adhan wala yada'ha lisyaitan. Rawahu Muslim. Seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, apabila jatuh suapan seorang kamu, maka ambil akan dia dan buang akan barang yang ada dengan dia daripada yang cemar-cemar, dan jangan meninggalkan akan dia bagi syaitan. Ni. Adab yang ke-10, sunat bahawa jangan ditiupkan makanan yang panas itu. Ini saya kat pondok ni belajar yang ni. Kalau panas jangan tiup. Mak saya pun selalu ajar. Jangan tiup. Tapi kita kibas-kibas itu tak apa, jangan tiup. Kerana ditegahkan akan yang demikian itu oleh Rasulullah SAW. Tetapi hendaklah sabar ia hingga sejuk makanan itu. Adab yang ke-11. Sunat bahawa ia makan kurma dengan ganjil, iaitu 7 atau 9 atau 11 atau 21 kurma. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Man akala kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatin khatalat kulla dabatin fi batnihi. Wa man akala kulla yawmin 21 zabibatan hamra'a lam yara fi jasadihi syai'an yakrahu. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Tapi Ibnu Jauzi dia masukkan dalam kitab maudhu' dia. Dia anggap maudhu'. Sekali lagi perkara ini khilaf di kalangan para muhaddisin ahli hadis. Artinya barang siapa makan pada tiap-tiap hari akan 7 buah kurma ajwa, iaitu kurma Madinah yang hitam, nescaya membunuh ia akan segala binatang yang di dalam perutnya. Dan barang siapa memakan anggur yang kering, yang merah pada tiap-tiap hari 21, nescaya tiada melihat ia
di dalam jasadnya itu akan sesuatu yang dibencinya. Adab yang ke-12. Sunat bahawa jangan dihimpunkan antara kurma dengan bijinya itu pada satu tempat. Dan demikian lagi jangan dihimpunkan akan keduanya itu pada tapak tangan. Tetapi hendaklah ditaruhkan biji kurma yang keluar daripada mulutnya itu di belakang tapak tangannya. Kemudian maka dijatuhkan akan dia. Dan demikian lagi segala hukum buah-buahan yang ada baginya biji. Adab yang ke-13. Sunat bahawa jangan membanyakkan meminum air pertengahan makan itu, melainkan jika ada terbengkalan makanan itu pada lehernya atau ia sangat dahaga. Dan hanya sahaja kata setengah ulama bahawa yang demikian itu sunat pada ahli tabib dan bahawasanya yang demikian itu membaikkan akan perut. Masya Allah. Adapun adab meminum air itu, maka sunat ia mengambil akan dia itu dengan tangan kanannya. Nak ambil air itu disunatkan mengambil dengan tangan kanannya. Dan sunat bahawa meminum air itu dengan 3 nafas. Sebab itu 3 tegukan. Saya cuba kadang-kadang. Tapi kadang-kadang namanya nak cepat terlupa. Tapi kita cuba ikut adab ni sebaik mungkin. Adab-adab, all this is what we call as good tidings. Benda-benda yang baik. Dengan 3 nafas. Dan sunat pada tiap-tiap permulaan meminum itu mengucap Bismillah. Dan sunat pada akhir nafas yang pertama itu mengucap Alhamdulillah. Dan pada akhir nafas yang kedua itu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pada nafas yang ketiga itu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan lagi sunat kemudian daripada selesai meminum itu mengucap Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Artinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar lagi manis dengan rahmatnya dan tiada menjadikan ia akan dia masin lagi pahit dengan sebab dosa kami. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dan setengah daripada adab meminum air itu bahawa ia meminum dengan mengisap dan jangan meminum air padahal berdiri dan meminum air padahal berbaring, kerana yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW. Dan sunat pada ketika minum itu memeliharakan bawah kendi itu daripada menitik kepada kain. Dan sunat dahulu daripada minum itu bahawa menilai ia akan air yang di dalam kendi itu barangkali ada sesuatu di dalamnya yang memberi mudarat. Dan sunat meminum itu jika pada perhimpunan orang banyak, bahawa diedarkan kepada pihak kanan kerana adalah Nabi SAW meminum air susu, padahal adalah Sayyidina Abu Bakar di kiri Nabi SAW dan ada satu orang Badui di kanannya. Dan ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jauh sedikit, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berikan susu itu akan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka mencapai oleh orang Badui yang kanan di kanan Nabi SAW akan air susu itu beserta bersabda Nabi SAW, Al-Aymanu fal-Ayman. Rawahul Malik, Ahmad dan Shaykhan. Iaitu dahulukan minum yang kanan di kanan, kemudian yang di kanan. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Inilah fasal kedua daripada adab kita makan. InsyaAllah kita akan masuk fasal yang ketiga pada menyatakan segala adab yang kemudian daripada makan pada minggu hadapan, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberikan kita istiqamah. Aqulu qawli haza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.